السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita Masjid Alwi malam ni kita semula kuliah pengajian dalam waktu yang terbatas antara Maghrib dan Isya ini. Setelah sekian lama kita terhenti, dan kita semua tahu keadaan dalam negara kita yang COVID yang begitu tinggi. Hari ini 13,000 lebih, dan alhamdulillah Allah melindungi negeri Perlis, dan kita doakan supaya berterusan perlindungan ini. Oleh kerana itu kita mengharapkan, kita nak buat kuliah malam ni pun susah hati tak? Kerana bimbang takut nanti orang gagal jaga SOP. Tapi nampaknya alhamdulillah kita tidaklah begitu terdesak ramai sangat, kerana masih lagi ramai yang tak tahu kuliah bermula, dan juga masih ramai yang duduk di tempat masing-masing, dan harap kita duduk di tempat kita masing-masing sepanjang kuliah ini. Dan kita juga harap dapat berpesan kepada saudara mara kita yang di luar daripada Perlis ni, supaya jangan main lah Perlis ni, ataupun jangan balik dulu lah pada musim ni. Daripada buat gambar kereta api lah, balik main lah, jadi kalut kita. Ni pun kadang-kadang kita tahu adik-beradik ni susah tak, dalam duk pesan dia main tak kan, nak halau dah sampai susah. Tapi kita pesan awal lah, kata jangan jangan main, ataupun jangan balik kampung lagi, nanti balik lah. Kerana dunia sedang menghadapi tingginya wabak ni. Saya pukul 10 pagi tadi pun mesyuarat terakhir Jawatankuasa bebas darurat, dan membuat beberapa cadangan kepada yang di-Pertua Agong tentang jawatankuasa keputusan-keputusan. Kita baca sikit hadis setelah kita mula. Lama dah kita tak mengaji ni. Tuan-tuan pun kitab dah khatam sendiri di rumah. Jadi kita baca balik. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha, muttafaqun alaihi. Wa huwa ya'ummun nasa fil masjid, wa li Muslim wa huwa ya'ummun nas fil masjid. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu an, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, bersalat, wa huwa hamilun Umamah bint Zainab, dalam keadaan dia mendukung Umamah binti Zainab. Fa idza sajada wada'aha, apabila baginda sujud, baginda meletakkannya, yakni meletakkan Umamah. Wa idza qama hamalaha, dan apabila dia berdiri, dia mendukung Umamah. Jumpa hadis tu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wali Muslim, bagi sahih dalam Muslim, wa huwa ya'ummun nasa fil masjid, ketika itu baginda menjadi imam kepada orang ramai di masjid. Yakni tu imam dukung cucu di masjid. Kalau Ustaz Ma'e buat macam tu, kalut kita. Tapi nak tunjuknya, Nabi tunjuk tentang jawaz, boleh. Abi Qatadah riwayat
Nabi dukung siapa? Umamah binti Zainab. Umamah binti Zainab ini ialah anak Zainab binti Rasulullah. Anak Zainab binti Rasulullah. Nabi SAW ni ada berapa orang anak dia? 7 anak Nabi. Sama ada Zainab ataupun Al-Qasim yang merupakan yang sulung. Ahli-ahli sejarah khilaf, tak dapat nak tentu yang mana satu yang sulung. Kalau tidak Zainab, Al-Qasim. Sebab tu Abul Qasim kita nama Nabi, anak nama Qasim yang lelaki. Yang kedua yang lelaki nama Abdullah. Yang ni dua-dua daripada anak Khadijah, meninggal masa kecil. Dan yang ketiga yang lelaki bukan yang lelaki ialah yang akhir, iaitu anak Nabi daripada Maria Al-Qibtiyah, hamba yang dihadiahkan kepada Nabi daripada Koptik Mesir. Dapat anak nama dia Ibrahim, juga mati semasa kecil, lebih kurang umur 17 bulan. Anak Nabi yang perempuan yang awal Zainab, kemudian Nabi ada Fatimah, kemudian ada Ruqayyah, kemudian ada Ummu Kalsum. 4 orang. Zainab ni dia berkahwin dengan Abul As. Sekali kita cerita tentang Abul As. Fatimah berkahwin dengan apa? Ali. Tu pun kalau tak tahu kita demam banyak lah. Fatimah kahwin dengan Ali. Ruqayyah dan Ummu Kalsum berkahwin dengan Uthman bin Affan. Lepas meninggal Ruqayyah, Nabi kahwinkan dia dengan Ummu Kalsum. Sebab itu Uthman disebut sebagai Zun Nurain, ada 2 cahaya, yakni 2 isteri, 2 anak Nabi bersama dengan Uthman bin Affan. Zainab ni ialah anak Nabi yang perempuan yang sulung. Sama ada dia memang sulung semua ataupun dia yang perempuan yang awal. Dia ni semua anak Khadijah. Nabi semua Khadijah, kecuali Ibrahim saja. Yang ni semua dengan Khadijah. Zainab dikatakan, ahli sejarah kata Zainab lahir ketika Nabi umur 30 tahun. Yakni 10 tahun sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Sebelum ditabalkan mendapat wahyu, Zainab. Masa Nabi dapat wahyu, artinya Zainab lebih kurang umur 10 tahun. Zainab ni kemudian dia berkahwin dengan Abu As ibn Rabi'. Abul As ibn Rabi' suami kepada Zainab ni anak kepada Halah bintul Khuwailid. Halah bintu Khuwailid. Kita ingat Khadijah bintu Khuwailid. Halah bintu Khuwailid artinya saudara perempuan siapa? Khadijah. Artinya Abul As ni dengan Zainab jadi apa? Sepupu. Dia menikah dengan anak mak saudara dia. Mak saudara Arab ni khalah dia panggil, kalau belah mak saudara belah perempuan ni khalah. Khal, am belah laki. Okey. Bila dia kahwin dengan Zainab, Abul As ni orang bagus. Cumanya Abul As ni dia ketika Nabi bawa dakwah di Mekah, Abul As duduk di Mekah. Zainab Islam ikut ayah dia. Abul As tak masuk Islam. Jadi masa tu Nabi ada menantu yang tak masuk Islam. Masa tu, ketika itu. Tapi Abul As orang bagus. Quraisy bagi tahu Abul As, kau cerailah Zainab ni. Kau sebutlah mana-mana perempuan Quraisy yang kau mau, kami cari. Terus hantar balik anak Muhammad ni. Masa tu mereka lawan Nabi. Tuan-tuan, perjuangan ni, ujian sakit ni tak banyak mana, tapi ujian perasaan itu besar. Abul As kata tak, wallahi demi Allah aku takkan bagi
aku tak akan kembali dah. Tidak, aku tak mau sama mana-mana wanita melainkan Zainab. Apabila Nabi SAW berhijrah, Zainab tidak ikut hijrah. Sebab dia tersangkut dengan siapa? Suami dia siapa? Abul As. Nak hijrah tak boleh, suami dia tak bagilah. Dan semasa tu tak timbul lagi laki kafir tak boleh kahwin dengan wanita muslim. Tak timbul lagi wanita muslimah, tak timbul lagi. Ayat larangan tu masa Sulh Hudaybiyah. Peringkat tu ayat tu tak turun lagi. Ayat lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Mereka wanita itu tidak halal bagi laki musyrikin, dan laki musyrikin tak halal bagi wanita ni. Yang ni turun kemudian. Masa tu masih lagi rumah ni suami kafir, isteri muslimah masih berlaku, termasuk kepada anak Nabi SAW. Apabila Nabi SAW berhijrah, Zainab tak hijrah. Zainab duduk dengan Abul As. Pada tahun yang kedua, bulan Ramadan, tahun kedua selepas hijrah, berlaku peperangan Badar dalam Ramadan. Siapa menang? Pihak Islam menang. Dan musyrikin ada yang ditawan. Termasuk yang ditawan ialah Abul As, kerana dia datang menyertai pasukan musyrikin memerangi Nabi di Badar. Tu menantu siapa tu? Menantu Nabi. Sebab tu tuan-tuan, perjuangan ni korbankan perasaan, korbankan keluarga, sukar untuk menegakkan apa yang dia percaya dan dia pegang. Bila tawan Abul As, Nabi tak kata. Sebahagian riwayat kata Abdullah bin Jubair An-Nu'man Al-Ansari, dia yang tangkap Abul As. Bila Nabi buat tawaran kepada tawanan kena bayar. Ada yang tak boleh bayar, mengajak anak orang Islam yang berkemampuan kena hantar bayaran. Jadi keluarga-keluarga yang berada di Mekah tu kena bayar. Tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan kepada senario tu dulu. Quraisy bila kalah, satu pukulan besar pada mereka. Keluarga mati, tokoh-tokoh mati, Abu Lahab mati, ramai mati ni. Abu Jahal mati. Suasana sangat suram. Sentimen kuat ni di Mekah. Marah pada Muhammad ni. Habis mati kaum keluarga. Pakat dengan orang luar. Tapi mereka yang serang. Tapi sentimen. Nabi SAW kata, siapa yang nak dibebaskan? Omar punya pandangan, bunuh. Tapi Nabi, walaupun Al-Quran kemudian turun menyokong Omar, tetapi di peringkat itu tawanan kena bayar pampasan. Abul As hantar pergi kepada isteri dia, siapa? Zainab, supaya tolong bayar pampasan kat dia. Anak siapa? Anak Nabi. Zainab ni, dia hantar pampasan dia ialah dia hantar qiladah, dia hantar necklace, apa ni, rantai tekok ni, dia hantar rantai yang Khadijah bagi kepada dia semasa hari dia kahwin dengan Abul As. Bila hantar rantai itu, Nabi tengok rantai itu, Nabi teringat apa? Khadijah. Dalam riwayat Aisyah ceritakan, faraqqal lahu riqqatan syadidah. Terus Nabi jadi macam-macam perasaan, teringat.
Perjuangan Khadijah bela dia, ni rantai yang bagi ke anak dia. Lunak hati Nabi. Nabi tengok rantai ni. Tapi ini keputusan jamaah, kena bayar. Dan teringatlah bahawasanya Zainab ni tak boleh datang disebabkan kerana suami dia ni. Apa Nabi buat? Nabi tengok, Nabi kata kepada mereka yang sahabat-sahabat, pasal benda ni semua mereka boleh ambil daripada hasil ni. Nabi kata, jika kamu berpendapat elok, kamu kembalikan balik kepada tuan ya, yakni kepada Zainab rantai ni, dan bebaskanlah Abul As ni. Buatlah, Nabi kata, aku pun suka yang itu. Tapi kalau kamu rasa tak ni, akhirnya urusan kembali pada kamu. Dia orang kata, tak apa Rasulullah, kita bebaskan dia. Nabi tak paksa, pasal Nabi standard kan, Nabi dah terpulang pada pengurusan. Nabi minta dia janji dengan Nabi. Dia janji apa? Tolong bebaskan Zainab. Benarkan Zainab datang apa? Hijrah. Pasal Zainab Islam, dia tak Islam. Bila dia balik, Nabi SAW dah dia balik, Abul As ni ditunai janji. Nabi puji dia. Dia nak bebaskan Zainab. Dia nak benarkan Zainab ikut ayah dia. Zainab pun siap duduk dalam apa? Naik di atas unta, atas kerobok di atas rumah belakang unta tu. Panggil apa? Panggil apa? Kanduk di atas belakang unta tu. Kemudian nak pergi ke mana? Hijrah kepada bapak dia. Saya balik tadi cerita tadi. Sentimen ketika itu sentimen apa? Di Mekah suasana apa? Marah. Ni ramai mati ni. Tengok pula Zainab, anak Rasulullah, anak Muhammad, nak keluar pula daripada Abul As, nak pergi ikut bapak dia. Memang keadaan itu, sentimen dia semacam. Nabi pula dalam masa yang sama tahu Zainab dah nak bawa Zainab mari. Nabi hantar Zaid bin Harithah dengan seorang lagi supaya pergi ambil Zainab. Pasal bukan daripada Mekah nak ke mana? Madinah jauh. Zainab, percubaan awal dia yang tolong dia masa tu Kinanah bin Rabi', apa nama? Ipak dia. Iaitu tadi nama dia Abul As bin Rabi'. Kinanah bin Rabi' tolong bagi unta apa kat Zainab. Apabila Zainab pergi je tu, ada dua orang. Mereka kejar unta Zainab tu. Nama dia Hubar bin Aswad dan Nafi' bin Qais. Mereka duk tikam unta Zainab tu sampai unta tu jatuh. Zainab ketika itu mengandung. Zainab pun jatuh, gugur anak dia, berdarah dia keluar, tak berhenti, dan dia tak boleh nak ikut Nabi, nak pergi ke Madinah. Berlaku perbincangan, sentimen kaum datang. Bani Hashim marah. Pasal walaupun ada isu agama, apa buat kat anak cicit kami macam ni? Abu Sufyan pun dia ada kena mengenalkan Nabi. Bani Umayyah pun ini dah lebih ni. Dia tahan Zainab dibawa duduk di bawah Hindun binti Utbah. Siapa dia Hindun binti Utbah? Isteri siapa? Isteri Abu Sufyan. Ingat ada isteri Abu Sufyan kan? Marah kat Nabi kan? Isteri Abu Sufyan ni, sebelum nak cerita ada masalah kita ni. Okay. Isteri Abu Sufyan, apabila dia tengok Zainab kena macam tu,
Walaupun dia marah, mula-mula dia kata kat Zainab, hadza bisababi abiki. Semua yang berlaku ni sebab Pak Hang. Dia kata kat Zainab. Tapi bila dia tengok Zainab darah apa semua, ada satu bait syair yang disandarkan kepada Hindun binti Utbah. Ni orang yang mengaji sastra Arab ni, mereka duk sebut bait ni. Dia kata, afis silmi a'yaran jafaan wa ghildah wa fil harbi ashbahun nisa'i al-awariqi. Afis silmi a'yaran jafaan wa ghildah. Adakah ketika dalam keadaan damai seperti dengan kaldai, tidak ada perasaan dan keras? Wa fil harbi ashbahun nisa'il awariki. Sementara semasa di dalam perang bagaikan wanita-wanita haid. Dia kata apa tu? Dia marah kat Hubar ni yang pergi buat tu. Masa perang itu awak kalah, ni tinggal perempuan seorang pun hantam betul-betul. Macam tu lebih kurang. Bukanlah kerana Hindun tu suka kat Nabi, tapi orang perempuan ni bila dia tengok perempuan kena, sentimen perempuan tu main. Tengok, hampa ni mentang-mentang macam tu, yang hari tu perang kalah. Ni perempuan seorang ni hampa bagi betul-betul sampai jatuh, sampai berdarah. Sentimen juga pasal ini ada kaum keluarga mereka. Anak Nabi itu Arab lah. Arab tu dia hebat masalah tu. Dia kata, afis silmi a'yaran jafaan wa ghiltah wa fil harbi ashbahun nisa'il awariqi. Masa keadaan damai tak perang, tunjuk apa? Macam dengan kaldai, tunjuk something, tunjuk apa? Tak ada perasaan dan keras. Masa perang macam dengan wanita-wanita haid dia. Siapa kata ni? Hindun. Nabi SAW dalam masa yang sama, Nabi SAW tadi hantar siapa saya kata? Hantar Zaid bin Harithah. Bukan senang tuan-tuan ni, sentimen perang, silap pergi mati. Zaid sampai ke Mekah, senyap jumpa satu orang pengembala kambing. Tanya dia, hang gembala untuk siapa ni? Dia kata untuk Abul As Ibn Rabi'. Oh, suami siapa? Ni setelah mereka pandai lah, mereka tahu lah tempat tu. Lepas tu dia tanya, ni kambing siapa? Dia kata, ni kambing Zainab binti Muhammad. Nabi, masa Nabi hantar Zaid tu, Nabi bagi cincin Nabi. Tentu orang zaman tu kan, mereka apa dia nak kena, bukan nak boleh ada suatu surat. Dia kata, boleh tak minta tolong, tapi jangan beritahu orang. Pi jumpa Zainab ni. Kawan ni tak tahu apa pengembara ni. Ni jenis tak baca WhatsApp group ni. Kan? Apa pun mungkin tak tahu, internet pun mungkin tak, maksudnya dia tak peduli sangat lah. Bagi cincin tu, Nabi pergi bagi kat Zainab. Zainab tengok, Zainab tahu Nabi yang tak. Zainab tanya, jumpa dia di mana? Jumpa tempat sekian-sekian, tak apa. Bila malam, Zainab pun pergi, dan kemudian Zaid bawa dia pergi mana? Pergi ke Madinah, jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu Zainab dapatlah berhijrah. Itu pun setelah apa? Peperangan Badar. Sedangkan suami dia siapa? Al-As ni tak hijrah. Bukan saja tak hijrah, belum lagi Islam. Pada tahun yang ke-6,
Al-As ni, Abul As ni, dia bawa, artinya dia dah biar berpisahlah Zainab dengan Abul As. Abul As ni di sudut orang dia bagus, tapi dia ni macam ni lah, dah semua ajak pergi perang lawan Nabi, kita pergi juga lah kan, jenis tumpang je lah kan. Sebab tu dia pun tak jadi tokoh. Tapi dia orang yang terkenal dengan wafa, baik dengan Zainab. Zainab pun sayang kat dia. Pada tahun ke-6, dia bawa kabilah perdagangan dia pergi ke Syam bersama dengan harta-harta Quraisy. Tengok. Dan masa tu dia ada panggil Sariyah. Depa ni serang orang Islam langgak depa. Sariyah pasukan Islam ni telah tawan sekali lagi Abul As. Jadi dia kena tawan berapa kali? 2 kali. Lepas dia kena tawan 2 kali, semua tahu. Kali ini dia bukan ditawan dia tu, dirampas apa? Harta tu. Dia tak ditawan lah, harta tu dirampas. Bila ditampas harta dia malam-malam senyap dia mai ke Zainab. Mekah teman tu bukan ada ni apa nak orang tak nampak, dia mai jumpa Zainab. Dia kata minta tolong, minta depa bagi balik harta aku. Pasal aku punya saja. Hak mana orang amanah nega sekali tu ada tu. Bila semayang subuh Nabi keluar, pasal ada pasukan Quraisy yang kena rampas, so akibat takbir semua. Zainab duduk bahagian wanita ni semayang. Pas semayang Zainab kata, "Ana ujiru Abul As." Aku melindungi Abul As. Masa tu boleh orang Islam boleh ambil orang untuk dia lindungi. Jadi Nabi pun dengar. Nabi tanya, kamu dengar tak? Dia kata dengar. Aku dengar. Kalau Nabi tanya mereka, Nabi kata kalau kamu setuju, kamu boleh bagi. Kalau tak, hak Allah kepada kamu. Yang ni benda tu kamu dah dapat. Dia kata bagi. Dia kembalikan semua harta dia dan dia balik ke Mekah. Dia balik ke Mekah, dia panggil semua orang-orang yang terlibat dengan harta dia. Dia bagi balik, bagi semua. Dia kata semua dah dapat harta, semua dah dapat bahagian dah. Dia kata wallahi ma mana'ani, demi Allah aku tidak ma mana'an min Islam indahu, tidak ada halangan untuk aku Islam di sisi Muhammad baru-baru ni, tapi illa takhawufun an tazunnani an tazunnu anni aradtu akla amwalikum, melainkan aku bimbang kamu sangka aku nak makan harta kamu. Sekarang harta semua dah dapat elok dah, aku nak istihar kat hampa semualah, aku masuk Islam. Barulah dia mari kepada Nabi. Itu pun pada tahun 7 Hijrah. Pada tahun 8 Hijrah Zainab wafat. Zainab wafat salah satu sebabnya katanya kerana darah yang jatuh itu ni. Sebab tu Nabi SAW menganggap Zainab ni dibunuh. Di dalam riwayat Nabi kata, Nabi hantar Sariyah pasukan, Nabi kata jika kamu jumpa in laqitum Hubar bin Aswad wa Nafi' bin Aus, kamu jumpa Hubar bin Aswad dan Nafi' bin Aus, faqtuluhuma wa harriquhuma. Mula-mula Nabi kata, maksudnya Nabi marah, kalau kamu jumpa dua orang ni hak serang unta apa Zainab ni, kamu bakar dua-dua ni, bakar. Kemudian apabila mereka pergi, kemudian Nabi panggil dia, Pak. Dia kata, Nabi kata wallahi apa? Allah tak larang, Allah tak benarkan. La yu'adzibu biha illa Allah. Tidak ada siapa yang boleh mengazabkan orang lain dengan api melainkan Allah.
faqtulu. Nabi kita jangan bakar. Nabi kata tu masa awal, jangan bakar, bunuh mereka. Cuma ya Allah dengan rahmat Allah kendaki Khubar bin Aswad dia telah Islam sebelum pasukan Islam dapat tangkap, dan kemudian dia mai ke Madinah, dia jadi sahabat Nabi, tak ada selesai masalah. Nabi tak ada dendam, masuk Islam, keluarga lepas ke belakang, walaupun anak Nabi mati, tapi Khubar pun telah masuk Islam. Cumanya bagi Zainab ini ada apa? 2 orang anak, iaitu seorang nama Umamah ni, hak kita baca lah hadis, seorang lagi nama Ali. Seorang nama Umamah, seorang nama Ali. Jadi dua-dua ni siapa? Cucu Nabi. Nabi ada cucu yang lain dengan Fatimah. Siapa dia? Hasan, Husain, Muhsin, Ummu Kalsum dan Zainab. 5. Anak dengan cucu Nabi pun ada nama Zainab. Anak Nabi pun ada nama Zainab. Yang tu 5, yang ni ada 2. Berapa? 3. Kalut PKP ni. Berapa? 7. Seorang lagi nama Abdullah, anak Ruqayyah. Meninggal masa kecil juga. Yang Abdullah meninggal mungkin 6 tahun lebih. Jadi cucu Nabi 8 lah semua. Umamah ni anak dengan Zainab. Sebelum saya nak cerita bawa tangguh Umamah ni, panjang cerita Zainab ni, boleh tak? Tak apalah, dah kita lalu hadis. Umamah ni Nabi sayang kat dia. Nabi bawa dia masuk dalam masjid, Nabi rokok, Nabi sujud, dia naik atas tengkok Nabi. Bukan Hasan Husain saja, Umamah ni juga. Sayang tak sayang Nabi pada Umamah ni, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani, satu hari Nabi dapat hadiah rantai. Seorang riwayat dia kata daripada Najasyi. Rantai yang di dalamnya ada cincin emas, wa fassul Habasyi, dan ada batu negara Habsyah. Semua isteri-isteri Nabi tengok, Allah pakat kenan cantik. Semua duk tengok, Nabi ni nak bagi kat siapa ni? Nabi kata, wallahi la awda'aha fi raqabatin ahabbu ahli al-baiti ilayya. Aku akan letakkan rantai ini di tengkuk ahli al-bait yang paling aku sayang. Kata Aisyah, wallahi azlamatni al-ard baini wa bainahu khashyatan an yada'a fi unuqi ghairi fi unuqi ahadin minhum. Demi Allah, kata Aisyah, aku rasa bumi ni kelam. Aku takut Nabi letakkan rantai tu pada salah seorang tengkuk isteri-isteri yang lain selain daripada aku. Aisyah kan, dia kata janganlah Nabi bagi kat isteri lain pula, artinya isteri tu lebih Nabi sayang. Dan kata Aisyah, aku rasa isteri lain pun lebih kurang macam aku lah duk fikir. Janganlah pergi letak kat tengkuk, siapa nak dapat rantai ni. Riwayat tu kata masa tu Umamah binti Abi As ni tal'abu bijanibil bait bitura. Dia budak kecil, dia sedang duk main di tepi rumah tu, main pasir. Nabi panggil, Nabi kata mau mai balik, dia pada tengok tu, Nabi kata mari rantai lah. Nabi panggil Umamah binti Abi As, Nabi pakaikan rantai ni pada dia. Jadi dia ni apa dia?
Ahlul bait yang Nabi paling sayang. Kata Aisyah, tengok-tengok bagi kat Umamah, lega. Yang penting jangan bagi kat orang lain. Lega, semua kami happy. Kalau dia Nabi bagi kat Hafsah ke, Nabi mesti yang lain cemburu. Jadi Nabi SAW, hadis ni nak menunjukkan pada Nabi sayang pada apa? Sayang kepada Umamah binti Abdul As. Umamah ni akhirnya dia berkahwin dengan siapa? Bapak dia sebelum tu, bapak dia Abdul As ni wafat pada tahun 12 Hijrah. Bapak dia. Jadi tadi mak dia wafat tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa tuan? Tahun berapa? Tuan ni dengar lah ni. Tahun berapa? 8. Okey, sampai nampak lulus. Tahun 8. Pak dia wafat pada tahun 12, jadi sempat berapa tahun? 4 tahun. Maksudnya selepas Abul As hijrah, dia duduk dengan Zainab lebih kurang setahun ya. Sebahagian kata dengan nikah yang baru, akad yang baru, sebahagian kata kekal dengan akad yang lama. Khilaf di kalangan ahli siyar. Umamah binti Abi As ni bila dia besar, dia berkahwin dengan Ali bin Abi Talib. Kita fikir macam mana? Kerana Fatimah wasiat kalau dia tak ada, kahwin dengan Umamah. Itu dia kahwin dengan anak Nabi. Bila anak Nabi tak ada, dia kahwin dengan cucu Nabi. Bila dia Ali nak wafat, dia cadang kepada Al-Mughirah bin Naufal supaya kahwin dengan Umamah. Orang dulu dia okey kahwin-kahwin ni. Sebab tu sahabat ni kita tengok nangis kadang-kadang Asma' duduk di sini, lepas tu kahwin dengan sini, kahwin sini. Suasana mereka normal ketika itu. Kita yang complicated sangat. Okey. Balik kepada hadis Abu Qatadah ni, dia kata Nabi SAW yusalli wa huwa hamilu Umamah binti Zainab. Nabi semayang dalam keadaan dia dukung Umamah binti Zainab. Ni semayang ni dukung. Fa idza sajada wada'aha, apabila nak sujud letak. Tapi artinya masa nak rokok duk pegang lagi. Tuan-tuan bayangkan, apabila satu orang solat dengan pegang budak macam ni, dia dapat letak tangan di dada tak? Tak dapat. Artinya dia meninggalkan suatu amalan yang sunnah kerana buat lagi satu amalan nak jaga budak. Bila dia rokok, tentu dia tak dapat pegang lutut dia dua-dua. Hanya apabila dia sujud, dia letak. Bila dia bangun daripada sujud, dia ambil balik Umamah binti Al-As. Okey, para ulama ni dalam siapa yang ada kitab ni, mereka bahaskan masalah ni. Saya bahaskan dulu tentang pergerakan di dalam solat. Hukum pergerakan dalam solat. Sikit. Siapa ada soalan dia hantar saya siap. Lagi. Hukum pergerakan dalam solat ada berapa? Pertama, wajib. Yakni pergerakan selain daripada pergerakan solat. Ada kala pergerakan tu wajib. Misalnya apa? Untuk menyelamatkan solat daripada batal. Tiba-tiba najis kena kepada kopiah kita. Kita bergerak buang kopiah kita, wajib. Najis terkena pada baju luar ni, kita bergerak, kita buang baju luar ni. Supaya dapat diteruskan solat, wajib. Ada kala pergerakan dalam solat itu, jadi bukan pergerakan yang rukun ataupun sunat yang asal, pergerakan sunat. Bila? Misalnya nak betulkan saf, kerana luruskan saf tu sunnah. Ataupun orang sebelah kita renggang, kita tarik dah, sunnah pergerakan tu.
Ada kala pergerakan dalam solat, pergerakan yang haram. Bila? Tak pasal-pasal tengok duk lenggang macam ni. Yang mana sudah melampaui daripada pergerakan, daripada orang tengok pun macam dah tak solat. Duk buat lenggang-lenggang, haram. Ada pergerakan yang solat yang dia anggap makruh, pergerakan yang sedikit. Misalnya orang pembetil baju, pembetil kopiah, makruh. Sebahagiannya mengharuskan kalau sekiranya ada kaitan dengan semayang, tak apalah, dia rasa tak selesa, dia pembetul sikit supaya solat dia selesa. Kerana Nabi dalam riwayat ada Nabi buka pintu untuk Aisyah radhiyallahu anha. Pergerakan Nabi SAW ni apa? Pergerakan ini, maka di kalangan para ulama ada, dan khususnya dalam mazhab Malik, mereka nak tengok hadis ni macam mana. Sebahagian mereka kata bahawasanya yang ni Nabi sembahyang sunat ni, tapi susah. Kerana di dalam riwayat yang ada ni dalam Sahih Muslim, wa huwa ya ummun nasu fil masjid, Nabi jadi imam masa ni. Yang ni bukan sembahyang sunat, ni sembahyang apa? Sembahyang fardu. Ada mereka kata yang ni kena darurat, kerana tak ada siapa nak jaga umamah Itu pun tak kuat. Rumah Nabi dekat tu je, umamah ada mak dia apa, ataupun ada, kalau tak ada mak dia pun ini dah lewat, ibu dia kerana isteri ibu dia mati tahun 8 Hijrah, dan Nabi ada lagi isteri-isteri, takkan tak ada siapa nak tengok umamah. Nabi suruh orang tengok umamah. Itu andaian. Ada yang kata mansuh dengan apa? Mansuh dengan hadis yang Nabi kata inna salata la syuhur, semayang itu beri tumpuan. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis masa awal Habasyah. Ni cerita Umamah ni dah lewat. Maka dengan itu para ulama hadis, fuqaha berbeza pendapat, namun kita dapat simpulkan pergerakan yang sedikit di dalam solat, ataupun pergerakan yang tidak memperlihatkan seseorang keluar daripada solat, adalah pergerakan yang seperti itu tidak membatalkan salat. Walaupun pergerakan itu akan menyebabkan seseorang terpaksa untuk meninggalkan beberapa kelebihan di dalam solat, seperti letak dada, rukuk dengan meletak tangan di atas lutut, kerana terpaksa untuk memegang budak dan seumpamanya. Maka dengan itu, kalau orang tu terpaksa hal-hal yang seperti itu adalah diizinkan, wallahu taala alam. Dan kita masa tak banyak, so kita saya dan hadis ini juga memberi maksud boleh bawa budak ke masjid jika sekiranya tidak mengganggu jamaah yang lain. Kalau kita bawa anak kita tu buih kepok cermin mata orang, lepas pada tu tarik emas orang, tak boleh lah yang tu, ganggu orang. Tapi kalau budak tak kacau, dia dengan kita saja, kita boleh bawa dia ke dalam masjid. Ada orang tanya tentang soalan tentang politik. Politik mana nak tanya apa? Orang politik ni mana-mana pun lebih kurang cerita mereka semua nak kuasa, dan semua sedang merebut kuasa. Sama ada yang sedang berkuasa ataupun yang nak ambil kuasa. Semuanya akan kata demi rakyat, tapi tak, sebenarnya demi diri sendiri ya. Cuma kita mengkritik apa yang salah dan kita menyokong apa yang benar, bukan berdasarkan kepada parti politik, tetapi berdasarkan kepada fakta. Dan juga kita melihat kepada keperluan. Kerana orang politik ni permainan dia macam ni. Kalau musuh politik aku tu salah, akulah yang betul. Kalau depa tu tak layak, yang layak kami. Dia punya permainan. Kalau depa tu salah, kami betul. Padahal 2 kali 5 je dua-dua tu. Dia nak bagi tahu musuh politik dia salah supaya nak bagi tahu orang kata dia betul. Tapi yang baguslah rakyat tibai semua sekali. Kerana semuanya tak ada fikir tentang masalah rakyat, semua hanya berfikir tentang diri sendiri saja.
Sebab tu alhamdulillah, semoga Allah menyelamatkan kita dalam hal. Soalan berhubung dengan bolehkah untuk orang yang nak berkorban memotong rambut dan kuku kerana terlalu panjang? Tuan-tuan ada korban? Ni saya dah sebut. Pertama, majoriti para ulama mengamalkan hadis ni, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah daripada Sa'id bin Musayyib, daripada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, di mana Nabi SAW menyatakan, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudahi falyumsik an sya'rihi wa an adfarihi. Apabila seorang kamu melihat anak bulan Zulhijjah dan seseorang kamu nak melakukan korban, maka hendaklah dia tidak memotong rambutnya ataupun kukunya. Saya sebut bagi adil. Pertama, mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik, dia tak amal hadis ni. Macam mana Imam Malik tak amal hadis? Orang baca hadis ni pada dia, dia kata hadza laisa min hadisi, ini bukan daripada hadis aku. Imam Malik bila dia sebut hadza laisa min hadisi, maksudnya aku tak ambil hadis ni sebagai hukum. Macam mana Imam Malik boleh tak ambil hadis? Karena Imam Malik melihat fuqaha ahli Madinah, ulama-ulama Madinah, di mana ulama Madinah pada zaman dia tu ialah merupakan anak-anak murid sahabat, mereka tak mengamalkan hadis tu. Jadi dia macam question terhadap kesabitan hadis itu, ataupun question terhadap periwayatan hadis tu. Adakah mungkin sekadar ada kekeliruan rawi, ataupun kemungkinan pandangan Ummu Salamah, atau berbagai-bagai andaian. Karena andaian dia, kalau Nabi sebut tu dan semua orang dah buat korban, tentulah benda tu diketahui oleh semua fuqaha ahli Madinah. Tuan-tuan faham maksud Imam Malik? Ulama hatta dalam Imam Malik ni ada seorang tokoh lagi yang bersaing dengan dia. Bukan bersaing ni, dari segi ketokohan akademik ataupun dari segi dunia ilmu. Nama dia Al-Lais bin Sa'ad. Dia duduk di Mesir. Imam Syafi'i dia berguru dengan Imam Malik. Imam Malik alim, la syak. Tapi bila dia pergi ke Mesir, antara awal yang dia pergi, dia melawat kubur Al-Lais bin Sa'ad. Dalam riwayat dia kata asyhadu annaka afqahu min Malik. Dia kata, aku menyaksikan sesungguhnya engkau lebih faqih daripada Malik. Bukan dia hina guru dia, tapi disebut pada sisi dia pada beberapa isu. Kita dalam fatwa perleh pun ada juga pendapat Al-Lais yang kita pakai. Okey. Al-Lais ni dia tak sama banyak dalam isu dengan Imam Malik, tapi dia kata ruwiya hadza wan nasu laisa ala hadza. Hal ini diriwayatkan tapi manusia tidak mengamalkan hal ni. Yakni dia pun tak tengok orang amalkan hal ni. Itu satu sisi pandang. Majoriti para ulama mereka menyatakan hadis ni ada. Mungkin fuqaha Madinah mengamalkan hadis yang ada di kalangan sahabat. Sebahagian sahabat tu tak ada di Madinah, mereka dengar daripada Nabi dan mereka pergi ke negara lain dan tempat lain, mereka sebar hadis di sana, di sini tak amalkan. Hadis tetap hadis. Jadi mereka amal. Maka yang mengamalkan hadis ni ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan haram potong kuku dan rambut. Ahli zahir. Pendapat yang kedua kata makruh. Pendapat yang ketiga kata sunat je, tak potong. Cuma kalau tanya saya, wallahu alam, kalau sekiranya satu orang tu dah kuku dia panjang sangat, orang tengok pun tak lalu, rambut pun dah nak macam jemuan, kan? Kalau misalnya jadi serabut tak terkalu, misai dah nak masuk dalam mulut, kan? Kalau dah teratur perkemahlah diri tu, utama orang-orang yang berurusan dan seumpamanya. Innakum qadimuna ila ikhwanikum fa aslihu libasakum wa rihasakum. Kamu datang menemui saudara-saudara kamu, perelokkan pakaian kamu dan kenderaan kamu.
Jadi kalau kita masih lagi kemas walaupun tak potong, tak mengapa. Eloklah kita tak potong kerana ada hadis dalam hadis. Tapi kalau kerana tak potong tu dah jadi serabut semacam dah orang tengok, orang pun tengok tak apa lalu dah dengan kita ni, potonglah. Potonglah. Mudah-mudahan insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.